Okay. Jadi apabila kita hendak membuat ringkasan, ya, apabila kita hendak membuat ringkasan, kita perlu memastikan ya bahawa isi-isi yang kita pilih itu mestilah nombor satu tidak menindih atau bertindan, ya, tidak bertindanan. Tidak bertindanan maksudnya dia tidak overlap. Overlap maksudnya is the same isi but you repeat another time, ya. Kadang-kala dalam petikan tertentu dia ada ayat yang maksudnya sama tetapi ditulis di tempat yang berlainan. Okey. So kalau apabila kita baca kita dapati sebenarnya maknanya sama, so try to avoid, ya, ini kita elakkan, ya. Ambil ayat yang walaupun ayatnya tak sama tetapi isinya sebenarnya sama. Itu satu. Dua, kita mesti pilih isi yang sangat jelas menjawab soalan kita. Iaitu apabila kita tanya soalan, contohnya soalan ini dia minta kita ceritakan usaha-usaha menangani masalah vandalisme. Okay? So kita nak pastikan, ya, betul tak saya letak di sini macam ini. Okay. Kita nak pastikan, ya, kita nak pastikan apa yang kita garisi itu sebenarnya dapat menjawab soalan dalam arahan. Ya, maksudnya contohnya di sini usaha-usaha untuk menangani vandalisme. So, adakah ayat yang dibina itu menjawab soalan apakah usaha untuk menangani vandalisme? So, kalau ya, kita ambil ayat itu. Kalau tidak, kita jangan ambil ayat itu. Okay? Dan kadang-kadang ayat yang dibina itu dia tidak terus terang. Dia tidak terus menjawab apakah usaha, tetapi dia pergi berputar, belit, pusing sini, pusing sana. Jadi kalau ada isi macam itu, kita perlu proses isi dia dan kita bina ayat kita sendiri. Okey? Kemudian seterusnya, satu lagi perkara yang juga perlu kita berikan perhatian apabila kita nak menulis ringkasan ialah kalau ada contoh, okey, kalau ada bahagian yang ada contoh, contoh biasanya ditandai dengan perkataan seperti, misalnya, contohnya, maka contoh-contoh itu sebenarnya boleh ditinggalkan, ya, boleh ditiadakan. Maksudnya tak payah tulis pun tak mengapa. Okey? Tapi sekali lagi, sekiranya itu contoh, ya, dan pelajar tetap menulisnya, pelajar tidak melanggar apa-apa peraturan. Ya, it is still okay. Ya, even though if it is only a contoh, tetapi pelajar tulis, pelajar tak ringkaskan, tak ada masalah. As long as you can write at least 5 isi dalam 80 hingga 100 patah perkataan, then okay, tak ada masalah. Okay, baik. Jadi itu antara perkara yang cikgu nak tekankan ya apabila cikgu mengajar awak menulis ringkasan. Okey. Baik. Sekarang kita tengok ya apa yang telah digariskan itu ya adakah sudah mencakupi kesemuanya. Okey. Soalannya ialah apakah usaha ya sebab soalan minta kita tulis usaha untuk menangani vandalisme. Ya, usaha untuk menangani vandalisme. Jadi usaha untuk menangani masalah vandalisme. Okay. So sekarang kita mesti jawab soalan apakah usaha untuk menangani masalah vandalisme? Okay. So jawapan ayat yang pelajar highlightkan itu mesti dapat menjawab soalan ini. Ya. Kalau tak dapat, kita perlu bina ayat itu sendiri. Contohnya di sini. Ya. Melalui silibus kurikulum pendidikan di sekolah, diharapkan mampu menyemaikan kesedaran cinta terhadap kemudahan awam dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan belia.
Apakah usaha untuk menangani masalah vandalisme? Melalui silibus kurikulum pendidikan di sekolah, diharapkan mampu menyemaikan kesedaran cinta terhadap kemudahan awam dalam kalangan masyarakat. Adakah ayat ini menjawab soalan? Okey. Ayat ini sebenarnya ada isi, ya. Tetapi struktur ayatnya begini, menyebabkan pelajar mungkin ya tidak tahu bagaimana menulis isinya, bagaimana menyusunnya, bagaimana memprosesnya. Sebab kita tak boleh kata antara usaha menangani masalah vandalisme ialah melalui silibus kurikulum pendidikan di sekolah diharapkan mampu menyemaikan kesedaran. Tidak. Ya. Apakah usaha untuk menangani masalah vandalisme sebenarnya? Kalau dalam ayat ini, usahanya apa sebenarnya? Siapakah yang menyemaikan kesedaran cinta terhadap kemudahan awam? Ya, ayatnya memang tak bagus. Ayat dalam petikan asal ini memang tak bagus. Ya, tetapi inilah contoh petikan yang sentiasa tersiar dalam surat khabar dan majalah. Banyak kesilapan. Okay? Baik. Jadi, um, sebenarnya saya tertanya-tanya, siapakah yang menyemaikan kesedaran cinta terhadap kemudahan awam? Kalau untuk isi, pihak sekolah. Ya? Kevin kata pihak sekolah. Okay? Memang ini di sekolah betul. Jadi, kita pun tulis uh, antara. Ya, kita tanya apakah usaha. So, kita kata antara usaha untuk menangani masalah vandalisme ialah pihak sekolah menyemaikan kesedaran cinta terhadap kemudahan awam, ya, dalam kalangan masyarakat tak ada pun tak apa, melalui silibus kurikulum pendidikan macam ini. Okey. Baik. Kemudian kalau pelajar tengok ya, selepas habisnya this orange color one, ya. Okey, bahagian ini khususnya golongan belia non-NEET because itu hanya contoh. Khususnya di sini maksudnya terutamanya. Okey. Terutamanya tidak bererti orang lain tak termasuk. Okey. Jadi kita tak payah nak ya, kita tak payah nak itulah khususnya itu tak payah. Ya, kita tak payah nyatakan khususnya golongan belia. Okay, so sekarang kita nak tulis isi yang kedua. Okay, kita tengok yang biru ni. Masyarakat haruslah prihatin dan bertanggungjawab untuk mengambil tindakan sekiranya terlihat individu yang melakukan kegiatan vandalisme. Ya, ini memang isi.
Ya, tetapi kalau kita tengok ya, petikan asalnya kebetulan dia bermula dengan selain itu. Okay? So pelajar, it is not a good idea untuk kita tulis selain itu di sini. Okay? Because kita tidak mahu jawapan pelajar itu seolah-olah copy paste. Yeah, when we say copy paste means word by word, exactly the same. Okay? So kita tak mau ambil dia word by word. Jadi kita jangan guna selain itu. Kita guna simpul penanda wacana yang lain. Contohnya di samping itu. Okay? Kemudian baru salin sampai habis. Ya. So di samping itu masyarakat haruslah prihatin dan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan sekiranya terlihat individu yang melakukan kegiatan vandalisme. Okey, baik pelajar. So kita sudah ada 2 isi tau. Ya, kita sudah ada 2 isi, kita perlukan 3. Adakah yang sudah highlight itu sahaja ke dalam petikan ini? Okey, baik pelajar. Saya nak pelajar sambung isi yang ketiga. Ya, isi yang ketiga. Silakan. Siapa-siapa pun boleh. Dah tulis itu, letak dalam chat kita. Isi yang ketiga. Ayatnya mesti ada subjek predikat. Ya, ayatnya mesti ada subjek predikat.
Baik, ada dua respons. Cikgu kongsi salah satu. Ya. Kita tengok yang ini. Ya. Selanjutnya, pihak berkuasa boleh mengenakan hukuman ya, yang lebih berat terhadap pesalah vandalisme sebagai suatu jalan pencegahan yang paling baik. Ya. Baik, kalau kita tengok ya, okay, ada beberapa jawapannya. Ada jawapan selain itu pesalah-pesalah vandalisme perlu dikenakan hukuman yang lebih berat walaupun tak salah ya. Kemudian satu lagi jawapan, usaha untuk menangani masalah vandalisme yang seterusnya ialah pesalah vandalisme seharusnya dikenakan hukuman yang lebih berat pun tak salah sebenarnya ya. Tetapi sebenarnya jawapannya akan menjadi lebih cantik lagi apabila kita nyatakan pihak mana yang mengenakan hukuman yang lebih berat itu. Sudah tentu itu pihak berkuasa. Betul tak? Jadi selanjutnya ya, murid ini tulis selanjutnya, pihak berkuasa boleh mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap pesalah vandalisme sebagai satu jalan pencegahan yang paling baik. Okay? Sebenarnya isinya sama saja dengan yang biru ini, tetapi dia susun semula dia masukkan pihaknya. Ya, jadi satu usaha yang baik, betul. Ya. Tapi kalau pelajar tak tulis, ya, pelajar nak tulis macam apa yang contoh yang saya baca tadi, pun masih boleh diterima. Ya, pun masih boleh diterima. Baik. Okay, so ini isi yang ketiga. Okay. Baik, kalau kita tengok, dia kata selepas ayat ini ya, ayat ini. Okay, ayat ini. Ada yang mencadangkan supaya pesalah vandalisme ini didenda melakukan kerja pembersihan di kawasan awam seperti tandas awam, bukan tandas awam dan perhentian bas. Saya nak tanya, adakah ini isi? Ya atau tidak? Please respond dalam chat. Adakah yang saya birukan itu isi ya ataupun tidak? Kalau ya, tulis ya. Kalau tidak, tulis tidak. Saya nak tunggu sampai ada at least 10 respons. Ya atau tidak saja. Saya ulang soalan saya. Adakah yang berwarna biru ini, iaitu ada yang mencadangkan supaya, sebenarnya mencadangkan supaya memang tak betul lah bahasanya. Ya. Ada yang bercadang supaya. Ya. Ada yang bercadang supaya pesalah vandalisme ini didenda untuk melakukan kerja pembersihan di kawasan awam seperti tandas awam dan perhentian bas. Ya. Adakah ini isi? Okey, pelajar, setakat ini saya dah terima 3. Tolong teruskan. Okey, baik. Kita tengok ya, ada banyak ya. Ya, 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 tidak. Masih tak banyak. Masih bukan semua yang respons. Saya nak lebih banyak lagi respons.
adakah apa yang saya highlightkan, this blue color one, ataupun kalau takut confuse, saya highlightkan dengan warna lain. Hmm. Adakah bahagian ini isi ya? Okey, nombor 1, ini ialah cadangan orang. Okey, inilah cadangan orang. Nombor 2, ya. Nombor 2. Kalau kita tengok ada yang bercadang supaya pesalah vandalisme ini didenda melakukan kerja pembersihan di kawasan awam seperti tandas awam dan perhentian bas. Kalau kita ambil isi, ya, tadi kita tengok, kita dah ada ini, hukuman yang lebih berat. And then sekarang kita kata didenda. They are actually referring to the same thing. Ya. Jadi maksudnya di sini, yang berwarna purple color ni, ya, yang saya highlight dengan purple color tu, itu sebenarnya hanya huraian kepada yang berwarna biru itu. Itu hanya satu contoh. Itu hanya satu cadangan. Ya. Dia bukan satu usaha, ya, tapi dia satu cadangan saja. Lagipun cadangan ini terletak di bawah isi utama hukuman yang lebih berat. So itu hanya satu contoh. Okay? Contoh kita tak payah ambil. Ya, lepas tu kalau kita tengok, hukuman ini adalah sebagai teladan dan pengajaran individu yang lain agar tidak melakukan perbuatan vandalisme. Itu ialah kebaikan, ya, hukuman itu. Okay. Kemudian pihak berkuasa dengan kerjasama daripada orang ramai boleh mengadakan pelbagai program seperti pameran supaya masyarakat menghargai segala kemudahan awam yang disediakan. Okay, saya jumpa ada satu isi di sini, ya. Boleh tak saya minta seseorang untuk tulis ayat yang seterusnya untuk masukkan isi. Tulis ayat yang seterusnya. This part. Yang bermula dari sini. Bagaimana kita tulis isi yang seterusnya? Adakah kita hanya tulis bahagian mengadakan pelbagai program ataupun bagaimana? Ya, so cikgu nak tengok ayat awak. Sekarang saya bukan tanya ya atau tidak ya. Sekarang saya nak belajar, ya, ambil bahagian ini yang berwarna merah ini sampai akhir. Ya. Tulis ayat untuk isi yang seterusnya. Ambil isi ini tetapi saya tidak ada awak copy paste saja. Ya. Tulis semula ayat ini, ya, sebagai ayat yang kita gunakan dalam ringkasan kita sekarang.
sekejap ya, saya tengok. Okey, baik. Okey, saya ada isi yang ditulis oleh Casey, ya. Bagus sebenarnya. Yang bagus sebenarnya. Cuma kita tengok, ya. Kita tengok, ya. Kalau kita tulis macam ni, saya harap pelajar sambil belajar, tengok sambil belajar tulis ya dan salin. Baik, kita tengok ya jawapan yang ayat yang dibina oleh Casey ni, yang sebenarnya ayatnya bagus. Tengok ya, dia kata seterusnya, dia letak penanda wacana. Okay, kemudian yang asal dia kata pihak berkuasa dengan kerjasama orang ramai boleh mengadakan, dia kata pelbagai program seperti pameran boleh diadakan, ya dia pasifkan oleh pihak berkuasa dengan kerjasama daripada orang ramai. Kemudian baru dia supaya masyarakat menghargai segala kemudahan awam yang disediakan. Maksudnya dia tidak copy paste, ya. Dia tukar yang pasif kepada dia tukar yang aktif kepada pasif. Okey. Baik. Bagi saya tak ada masalah, boleh diterima, ya. Bagi saya tak ada masalah, boleh diterima. Cuma saya pada masa yang sama saya risau, saya tak pasti bilangan patah perkataan kita adakah sudah mencecah berapa, adakah sudah sampai 100. Sebab kalau sudah hampir 100, maka sebenarnya contoh tak payah kita masukkan. Okay. Sekarang kita nak tengok apa yang sebenarnya paling penting ya di sini. Okay. Baik, kita tengok apa yang sebenarnya paling penting di sini ya. Pihak berkuasa penting. Dengan kerjasama daripada orang ramai penting sebab kita nak tahu siapa. Okay, dia buat apa? Boleh mengadakan pelbagai program penting. Seperti pameran, contoh. Supaya masyarakat menghargai segala kemudahan awam yang disediakan, huraian. Okey. Jadi maksudnya di sini sebenarnya apakah yang paling penting? Pelbagai pihak dengan kerjasama orang ramai mengadakan pelbagai program. Itu sahaja paling penting. Seperti pameran tak payah masukkan, supaya pun tak payah masukkan. Ya. Tapi kalau katakan kita kira bilangan patah perkataan kita, kita masih ada ruang untuk kita masukkan ke semua dan pelajar nak masukkan ke semua pun tak ada masalah. Okay? Baik. Try to count how many words yang kita ada dari atas sini antara sampai sini. Cuba kita kira berapa patah perkataan. Okey, 79 ya setakat ini. 79 kita dah tulis 1 2 3 4 isi ya. Dan kita tinggal satu isi. Dan saya rasa memang hanya 5 isi saja. So dalam case macam ini kita memang tulis 5 isi saja. Ya. So untuk ini kita nak tulis 6 isi pun tak boleh, 7 isi pun tak boleh sebab dia memang isinya memang begitu saja, memang 5 saja. Jadi nampaknya kalau kita tulis setakat ini 79 patah perkataan, kita masih ada 21. Okay. So nampaknya kita boleh tulis penuh pun tak mengapa. Okay. Kita nak tulis penuh pun tak mengapa. Tetapi cikgu cuma nak share apabila kalau katakan dalam situasi yang berlainan, okay, isi yang kita tulis itu ada banyak, isi yang boleh kita tulis itu ada banyak, okay. Dan bilangan patah perkataan memang sudah sangat banyak,
Dan kita sebenarnya hanya ambil perkara yang penting. Yang penting ialah pihak berkuasa dengan kerjasama orang ramai, mereka boleh buat apa? Boleh menganjurkan pelbagai program. Ya, dia tak payah supaya, tak payah seperti. Okey. Tetapi kalau keadaan mengizinkan macam sekarang ni, pelajar tulis sampai habis pun tak ada masalah. Ya, pelajar tulis lebih tak akan hilang markah. Ya, pelajar hanya akan hilang markah apabila tulis kurang. Okey, baik. Tetapi cuma pelajar nak, cuma cikgu nak beritahu pelajar apa isi utama, apa isi bukan utama. Sebab benda ini juga selalunya pelajar terkeliru. Okey, apa isi utama, apa isi bukan utama. So di sini bila kita nampak supaya itu tidak utama. Ya, seperti tidak utama. Supaya pun biasanya tak utama. Okey. So tak payah ambil yang tak utama. Okey, akhir sekali kita tengok seterusnya pihak berkuasa tempatan seperti di BKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, apabila dikata seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, berarti ini adalah satu apa? Contoh betul tak? Ya. Jadi ini hanya satu contoh. Dan pihak Majlis Perbandaran pun contoh. Contoh kepada pihak berkuasa tempatan. Ya, contoh kepada pihak berkuasa tempatan. Jadi sebenarnya yang penting kita hanya ambil pihak berkuasa tempatan. Ya, boleh menganjurkan kempen yang dapat meningkatkan kesedaran rakyat khususnya golongan remaja. Ya, itu boleh. Alright, itu boleh. Kalau pelajar nak lebih lengkap, pelajar tengok sini. Tengok setiap program yang diadakan perlu melibatkan sekolah dan para remaja. So, perlu melibatkan sekolah dan para remaja untuk turut mencairkan kempen. Okay. So, di sini sebenarnya kita boleh kata apa? Okay, pelajar letak dalam chat isi yang terakhir ni. Kalau boleh, saya nak orang lainnya, Casey nak jawab boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak juga orang lain supaya saya boleh nampak bagaimana cara orang lain menulis ayat. Okay? Supaya saya boleh evaluate, saya boleh taksir. Please. So yang tadi itu semuanya sudah betul ya, sudah ada penanda wacana, sudah ada isi ya. Semuanya dah betul.
Okey, dah ada ke belum? Saya masih tunggu. Sebenarnya sudah ada. The sentence is already there. I just want you to rewrite it out. Pelajar, saya kata perlu respons. Tolong respons. Banyak yang boleh buat, tetapi tidak ada respons. Kenapa? Okey. Kevin ada bagi saya satu respons. Okey, kita tengok. Kami kata akhir sekali pihak berkuasa tempatan boleh menganjurkan kempen yang dapat meningkatkan kesedaran rakyat dengan melibatkan sekolah dan para remaja. Okay. Cikgu sangat suka, cikgu sangat suka ayat ini. Ya, yang pertama, mengapa cikgu sangat suka? Kerana ini isi yang terakhir dan oleh sebab itu Kevin letak akhir sekali. Okey. Ingat ya, yang betul ialah akhir sekali, jangan tulis akhirnya. Okey. Kadang-kadang pelajar tersilap, pelajar tulis akhirnya. Akhirnya and akhir sekali different. Ya. Akhirnya biasanya digunakan dalam cerita. Ya. Cerita bahagian kesudahan ya yang terjadi kepada seseorang watak. Ya. Akhirnya dia ya berjaya menjadi seorang doktor. Akhirnya okey, siapa-siapa meninggal dunia. Ya, akhirnya siapa-siapa berjaya diselamatkan. Okay, itu akhirnya. Itu ada cerita. Ya. Jadi ada permulaan, ada akhir, itu akhirnya. Tetapi sekarang kita nak tulis isi yang terakhir, bukan akhirnya. Isi yang terakhir, akhir sekali. Okey. Jadi akhir sekali, pihak berkuasa tempatan, betul lah, pihak berkuasa tempatan memang sini betul. Seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Majlis Perbandaran, tak payah tulis sebab itu ialah seperti. Okey. Dia terus menjadi kepada boleh menganjurkan kempen yang dapat meningkatkan kesedaran rakyat. Okey, sudah ada lah, dapat meningkatkan kesedaran rakyat. Khususnya golongan remaja tak payah sebab itu ialah contoh. Okey. Kemudian dia kata dengan melibatkan sekolah dan para remaja. Sebab dia kata setiap program yang diadakan perlu melibatkan sekolah dan para remaja. So, Kevin pun masukkan dengan melibatkan sekolah dan para remaja, masukkan kata hubung dengan sangat baik, tahniah dan syabas. Jadi, kalau tak silap saya, tadi ada lebih kurang 79 patah perkataan. Sepatutnya kita boleh tulis 21 lagi.
Okay, sekarang kita tengok ayat yang terakhir ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sangat baik sekali. Dan maksudnya kita ada 98 patah perkataan. Sangat baik. Okay. Baik pelajar, pastikan awak dah tulis. Cikgu beri awak sedikit masa untuk salin. Kalau perlu, perlu tak? Perlu kan? Kemudian dah habis salin itu, baca sekali ringkasan ini. Okay, apabila pelajar tulis semula dan kemudian pelajar baca apa yang telah ditulis itu, ya, pelajar akan mendapati ringkasan ini ya ada beberapa ciri yang baik, okay. Dan kalau dalam peperiksaan confirm kalau ringkasan awak macam ini, maka penuh, ya, maka penuh. Okey, baik pelajar. Kita baca semula. Ya, kita baca semula. Kita tengok. Okey, saya nak minta pelajar baca. Kevin, sila baca. Bahagian dari bahagian awal. Kevin? Kevin ada tak? Cikgu? Ya, sila baca ringkasan ini dari awal sampai habis. Okey. Antara usaha untuk menangani masalah vandalisme ialah pihak sekolah menyemaikan kesedaran cinta terhadap kemudahan awam melalui silibus kurikulum pendidikan di sekolah. Di samping itu, masyarakat haruslah prihatin dan bertanggungjawab untuk mengambil tindakan sekiranya terlihat individu yang melakukan kegiatan vandalisme. Selanjutnya, pihak berkuasa boleh mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap pesalah vandalisme sebagai suatu jalan pencegahan yang paling baik. Seterusnya, pelbagai program seperti pameran boleh diadakan oleh pihak berkuasa dengan kerjasama daripada orang ramai supaya masyarakat menghargai segala kemudahan awam yang disediakan.
Akhir sekali, pihak berkuasa tempatan boleh menganjurkan kempen yang dapat meningkatkan kesedaran rakyat dengan melibatkan sekolah dan para remaja. Kevin, cikgu nak tanya, apa pendapat Kevin dengan ringkasan ini? Pendapat Apa pendapat awak? Ringkasan ini awak rasa dia bagaimana? Lengkap ke, baik ke, bagaimana? lengkap. Lengkap. Ya, dari segi bahasa ni bagaimana? Hmm. Kualiti bahasanya, awak rasa kualiti bahasanya bagaimana? Oh, baik. Baik. Sebab apa ya? Sebab dia ada apa ya? Ada apa? Apa yang menjadikan kualiti bahasanya baik? Mempunyai bahasa sendiri. Ya, dia ada kata-kata sendiri, bagus. Okey. Kemudian ada juga penanda wacana, ya, penanda wacana. Contohnya di sini dia dimula dengan antara, kemudian dia ada di samping itu, ya, kemudian ada selanjutnya, kemudian ada seterusnya, kemudian ada akhir sekali, okey. Kemudian apa dia? Bahasa yang digunakan itu berlainan. Maksudnya contohnya di sini dia ada masukkan pihak berkuasa, ya. Ayat asal tak ada kan? Okey. Ke bahagian ini. Dia pasifkan bahagian ini, dipasifkan, boleh diadakan. Okey. Sini telah dipasifkan. Okey. Kemudian bukan itu sahaja, bukan itu saja. Okey, sebagai contoh tadi, ya, Kevin telah masukkan sini, ya, digabungkan dua ayat berasingan tetapi digabungkan dalam satu ayat isi yang sama, ya. Jadi pelajar telah pun menggunakan perkataan sendiri dan pelajar memastikan antara isi dengan isi ayat dengan ayat wujudnya kesinambungan. Kesinambungan ini diwujudkan melalui penggunaan penanda wacana. Okay. Jadi ini merupakan satu ciri yang sangat penting supaya apabila orang baca dia menjadi satu flow yang cantik. Okay. Dan satu lagi yang juga suka cikgu nyatakan di sini ialah setiap usaha yang dinyatakan itu, ya, setiap usaha yang dinyatakan oleh murid ada pihaknya. Ada pihaknya maksudnya siapa? Ya, contohnya di sini pihak sekolah buat. Okey. Yang kedua, masyarakat. Pihak berkuasa. Okey. Pihak berkuasa. Pihak berkuasa tempatan. Ya. Selalunya salah satu kesilapan yang dibuat oleh pelajar ialah isi dia betul. Ya, usaha dia betul, tetapi dia tidak menyatakan subjek, iaitu tak menyatakan siapa. So dia terus kata antara usaha untuk menangani masalah vandalisme ialah menyemaikan kesedaran cinta terhadap kemudahan awam. Selain itu, prihatin dan bertanggungjawab untuk mengambil tindakan sekiranya terdapat. Ya. Langkah seterusnya ialah mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap pesalah vandalisme. Ya. Ringkasan macam ni tak bagus sebab dia tak nyatakan siapa. So kita wajib nyatakan siapa. Okey? Kecuali kalau memang tak ada dan kita tak pasti. Okey? Kalau tak ada tak pasti pun kita sepatutnya kata pihak yang berkenaan. Okey? Begitu. Alright? Dan satu lagi yang juga suka saya highlight di sini, satu lagi perkara yang saya nak highlight di sini, kalau kita tengok ya di sini dia guna ialah. Selepas ialah mesti kata nama. Okey? Selepas ialah mesti kata nama dan memang pihak ialah pihak ini ialah kata nama. Ya,
satu lagi kesilapan yang dibuat oleh pelajar ialah dia guna kata nama, dia guna ialah, tetapi dia terus ialah menyemaikan, ialah diikuti kata kerja, salah. So ialah mesti diikuti kata nama. Dan kadang-kadang ada juga pelajar tulis adalah, kemudian dia kata adalah pihak, sedangkan adalah mesti diikuti sendi nama dan adjektif sahaja. Okay? Jadi itu juga kesilapan. Ya. Jadi oleh sebab itu ringkasan walaupun mudah, tetapi untuk memastikan ringkasan itu berkualiti, beberapa perkara perlu diambil kira. Satu ialah kesinambungan, dua ketepatan idea, tiga kegramatisan, iaitu tata bahasanya betul, dan satu lagi yang keempat, bilangan patah perkataan mesti seperti yang dikehendaki dalam soalan. Okey, baik. Jadi ada sebarang pertanyaan tak pelajar-pelajar? Tak ada ya. Baik. Jadi kalau tak ada, cikgu stop share di sini. Okey, cikgu stop share di sini. Buka kamera sebelum kita berakhir. Sini dan Hongzhe saja yang ada kamera. Yang lain tu tak ada. Okey, baik. Jadi yang lain tu memang mungkin tak ada. Coming ada tetapi dia tak buka lagi. Okey. Caroline pun ada, dia tak buka lagi. Okey, baik pelajar. Jadi kalau tak ada sebarang pertanyaan, cikgu harap ya baca balik apa yang telah kita buat pada hari ini. Tengok balik ya, dan supaya lain kali apabila menghasilkan ringkasan, pelajar mahir bagaimana menghasilkan ringkasan yang berkualiti. Ya, apabila belajar boleh menghasilkan ringkasan yang berkualiti, maka rumusan yang kita buat minggu lepas pun menjadi berkualiti, kerana bahagian perenggan yang kedua dalam rumusan sebenarnya ialah ringkasan. Okay, alright, and then ulasan ialah satu lagi cabang yang perlu dipelajari oleh pelajar. Okay, and then hari itu saya rasa kita ada tulis karangan pendek, ya, dan minggu depan kita akan balik kepada karangan panjang. Alright, okay, so sehingga kita bertemu lagi. Selamat malam. Terima kasih kelas. Kita jumpa lagi. Thank you, teacher. Terima kasih, cikgu. Thank you. Terima kasih. Thank you, Terima teacher. kasih, cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih.